Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke segmen live bersama BOT Battle of Traders 2020. Seperti biasa, bersama saya Boboy CTC sebagai host anda dan tetamu tetap, panel tetap, bukan jemputan lagi dah, memang tetap. Of course, Encik Ahmad Faizuddin, Chief Analyst di CDG Global. Jadi seperti biasa, topik kita tiap-tiap minggu kita akan update mengenai Battle of Traders 2020. Mungkin semua dah semua tahu yang kita sedang menghampiri pada penghujung minggu ketiga separuh akhir. Jadi sebentar lagi Faiz akan cerita sedikit sebanyak lah tentang peserta-peserta kita, berapa ramai yang layak, prestasi mereka bagaimana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastikan stay tune kerana di separuh masa kedua segmen ini juga Faiz akan berkongsi sedikit sebanyak analisa pasaran daripada analisa beliau lah. Jadi sebelum itu, mukadimah kami di CTC FM seperti biasa, kami ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama patuh kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM dan juga MKN berkenaan dengan penularan wabak COVID-19. Jadi kita semua sudah tahu yang sekarang telah bermulanya wave 2 dengan peningkatan jumlah kes yang sangat mendadak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastikan anda memakai face mask di tempat yang ramai orang, menggunakan hand sanitizer dan paling penting sekali, jaga penjarakan sosial anda. InsyaAllah kita sama-sama dapat mencapai sifar COVID-19 di tanah air kita Malaysia suatu hari nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang telah mensertai, jika anda masih belum like page CTC FM, like video ini, pastikan anda berbuat demikian dan jangan lupa untuk share supaya kita dapat berkongsi dengan lebih ramai lagi maklumat dan juga ilmu-ilmu yang kita kongsi dalam segmen kita pada malam ini. Dan juga tak dilupakan shout out kepada penaja BOT Battle of Traders 2020, of course CDG Global. BOT dikuasakan oleh CDG Global. Jadi make sure tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Facebook CDG Global. Saya dah tampalkan link di description dan pin komen. Follow Facebook CDG Global untuk lebih banyak lagi orang kata promosi, events dan update-update mengenai broker CDG Global ya. Mana tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk sertai CDG Global yang merupakan antara broker yang menawarkan pelbagai inisiatif menarik kepada trader-trader tanah air kita. Jadi setakat ini saja mukadimah daripada saya, dan tanpa membuang masa, ayolah kita pergi ke Chief Analyst kita Encik Ahmad Faizuddin untuk meneruskan segmen kita pada hari ini. Teruskan Faiz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Number semakin tinggi number case. Tapi kehangatan Battle of Traders tetap berjalan. Sebab kita semuanya berada di rumah. Bukan rumah lah, maksudnya tempat masing-masing dah boleh trade, tak memerlukan physical touch pun. So minggu ni dah masuk minggu ketiga, kita masih ada lagi seminggu sebelum masuk ke semi-final. So minggu lepas yang kita bincangkan, ada yang zero loss tu pun dah tersenarai. So kita akan tengok balik siapa yang pada minggu 2 yang dah layak ke pusingan semi-final sebelum kita semak prestasi trader pada minggu ni. Yang kita bincang minggu lepas tu pun belum final lagi kan, sebab market masih berjalan. So kita tengok siapa sebenarnya yang layak ke pusingan seterusnya daripada minggu 2. Minggu pertama kita dah bincangkan 3 orang, minggu lepas 3 orang, minggu lepas tu kita akan pergi pada minggu ni juga 3 orang yang terbaik akan dipilih ke next stage lah. Okay, pada minggu lepas sekejap kita cuba tengok balik. Dia dah kat bawah tenggelam lah. Okay, so pada minggu lepas 2 peserta yang datang daripada, maksudnya bukan pilihan, yang datang daripada qualification round, iaitu Encik Muhammad Fadli Anan dan juga Encik Sangka Siva Gurunadan. So tahniah kepada kedua-dua trader. Tapi tahun lepas pula, minggu lepas sengit tau. Sayangnya Syamim artis kita. dia profit dah tinggi, cumanya Encik Sangkar ni dia naik last minute, dia potong tau. Betul lah. So dia berjaya potong, dan Syamim berbeza sedikit saja berbanding Zulkarnain. Ini pun jemputan. So tahniah kepada ketiga-tiga trader ini. So bersiap sedia, kalau anda masa minggu kedua ni power, mungkin next semi final anda akan diuji sekali lagi. Boleh ke ulang benda sama, sebab tiga-tiga ni
berjaya membuat profit lebih daripada 100%. So benda tu adalah benda yang wow. Okay, tapi adakah boleh ulang lagi sekali? Saya kan sebenarnya kalau ada trader yang selama setahun setiap minggu dia boleh profit 100%, saya rasa dia lah orang paling kaya. Betul. Boleh mengekalkan prestasi, maksudnya dalam masa konsistensi. Itu yang kita cari sebenarnya. Sebab dalam trading ni kita pun tak nak juga hari ni ada profit gila-gila, esok dah tak ada apa-apa dah. So kalau boleh konsistensi tu nak kena ada lah. Okay, so macam tengok keputusan minggu lepas. Okay, Muhammad Fadli dengan kutipan sebanyak 171%, tinggi tu. Okay, Encik Sangkar 162.21, Zulkarnain 156.74, Muhammad Syamim sayang 150.48. Okay, tapi seorang lagi Alif Rizwan 5%. Okay, kenapa dia 5%? Sebab dia daripada negatif bukan, daripada negatif tak banyak, sikit je. Okay. Sebab dia adalah fund manage. Fund manage yang sebenarnya dia daripada tim saya sebenarnya. Betul lah. saya pantau dia punya trade. Saya kata kau jangan buat ratus-ratus, kau hanya buat macam kau jaga akaun besar. Sebab apa, akaun dia, kita ada tim fund manage yang mana klien hanya nak, investor hanya nak 3-5% sebulan sahaja. Dah cukup sebulan, kita stop dulu, relax, tenang, sebab kita bukan nak mencari high gain. Tetapi kalau anda macam contoh anda letak $100, anda nak high gain, terpulang lah. Ini kita bercerita tentang deposit setinggi $10,000, $20,000. So anda perlukan kawal emosi dan risiko dagangan. Tak boleh terlalu tinggi. Okay, so tahniah kepada 3 orang yang dah tersenarai. Yang tak berjaya tak apa, sebab mungkin ada satu lagi peluang yang saya nak bincangkan pada malam ni. Alright, so ada sedikit perubahan, tapi bukan perubahan yang besar. Dia ada kaitan dengan keadaan sekarang. Saya akan bincangkan nanti. Kejap lagi kita settle dulu cerita pasal minggu ini. Okay, so pada minggu ni saya dah senaraikan siap-siap. Ini latest keputusan. Sebelum tu kita nak bagi shout out lah kepada Syamim. Walaupun dia tak layak, tapi dia dapat juga profit lebih daripada 100%. Dia sebenarnya dia satu benda, ini kontes. Sebab tu saya kata yang menang tu tak semestinya yang terbaik. Yang penting anda boleh profit saja. Yang penting anda tak MC je. Tak tersingkir tu dah satu benda yang baik sebenarnya. Loss profit tak ada masalah. Betul. Dia sebenarnya dah membuktikan kepada penonton-penonton channel dia yang sebenarnya dia bukan cakap kosong. Itu benda-benda dia bagi analisa B2B dekat channel dia. Sebenarnya itu adalah trading style yang baik. Okay, sebab kita jangan nilai orang yang saya macam ucapan tahniah kepada mereka yang berjaya buat profit dan layak ke seterusnya. Tapi mereka yang tak layak tapi profit, itu pun satu benda yang pencapaian yang besar sebenarnya. Betul. Ini kontes tau. Kontes ni orang nak jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tapi kalau reality, dia tak kisah berapa banyak anda profit pun, as long as profit tu ada. Betul. Profit tu ada dan consistency. So benda tu yang patut semua trader kejar. Okay, so dah settle minggu 2. Minggu 1 siapa Minggu 1 siapa layak, saya lupa pula. Lupa. Saya ingat Amir. Itu saya memang saya kenal personally. Amir satu. Cikgu Farhan, seorang lagi tu. Masyhur. Abang masyhur kita. Abang masyhur Samuji. Okey, alamak. Abang masyhur kita. Okey, masyhur tu dia sama style dengan Ali Rizwan. Maksudnya anda takkan nampak profit gila-gila daripada dia. Betul. Tapi apa yang mereka kejar lah consistency profit sebenarnya. Okey, so 6 orang. Okay, tunggu poster anda akan keluar 6. Kita nak cari 12 yang terbaik, okay, yang akan compete sebelum pergi ke final nanti. Okay, alright, minggu ni kita berhadapan dengan 12 orang. Okay, tetapi 3 dah tersingkir. Kenapa tersingkir? Dia dah melebihi 90%. By hari ni baru 3 orang. Ini semalam punya result. Hari ni saya tak update lagi sebab saya nak update live ke depan anda semua. Okay, nak bagi sikit kejutan lah. Macam minggu lepas tak best sebab kita dah tahu macam orang ni dah top atas ni. Macam yang minggu ni dia macam bertukar-tukar tau. Hari tu Kak Nauraini kita teratas, lepas tu ada sedikit jatuh. So saya nak tengok hari ni adakah siapa yang tiba-tiba bangkit hari ni. So kita buat secara live kiraan tu. So saya dah buat Excel sheet ni dekat Excel. Okay, untuk kita tengok sama-sama. Okay, first Encik Turizal Zaitun. Saya rasa nak dikenali sebagai Joe rasanya. Joe Rizal. Okay, so 607.48. So anda boleh pergi, anda boleh semak sendiri Sebab dalam kontes ni
nothing to hide lah. Betul ke istilah tu? Betul lah, nothing to Nothing hide. to hide. Anda tak boleh nak sorokkan kalau sebelum ni orang suka tunjuk profit saja. Dia sorok dia punya loss tu. Sekarang ni anda boleh semak sendiri adakah orang tu berada dalam keadaan profit ataupun loss secara live. 607.48. Okey, password dia ialah BOT 2020. So benda pertama yang anda kena buat ialah login dan pergi ke history. Wow, tinggi ni dia punya profit. Sekejap saya alihkan muka saya biar kita dapat tengok. Okey, profit beliau adalah sekitar 128.49% sekarang. Tapi dia sedang ada dua lagi running position tapi dalam keadaan positif. So 128.49. Alright. Kalau dia ada dalam live ni, boleh tak komen sikit ke apa ke? Dia baru je komen. Ada apa komen? Katanya apa ni, Zawa, saya kurang faham. Apa boleh explain Abang Jo kita? Abang Jo tolong sebab anda profit agak tinggi. Kita nak bedah siasat ni, apa yang dia trade ni sampai dapat 128 ni. Okey, yang saya nampak dia memang token emas lah. Dia trade emas Tak, bercampur lah. Tapi kebanyakannya emas, gold. Sebab ramai suka trade gold. Cuma hari tu dia sebenarnya dia profit sampai 200 tau. Tapi dia terciduk sikit dekat emas. Jatuh sedikit 128. Tapi tak kisah anda terciduk ke apa ke, as long as dia net profit dan loss tu anda lebih positif banding negatif. So 128.49 menjadikan beliau adalah antara calon yang mungkin layak, mempunyai potensi tinggi. Kita tak tahu yang lain ni boleh potong atau tidak. Okey, Encik Muhammad Amran ini adalah datangnya daripada slot jemputan. Okey, 607.37. Login to trade account 607.37. Password BOT 2020. Kita semak sama-sama. Okey, semalam 40% profit yang beliau. Okey, dia adalah GJ Gold. GJ dan Gold saja. GJ dan Gold wow. Profit dia 45.35. Tinggi, menghampiri 50%, dan sekarang ni running tetapi beliau ada running position yang agak berisiko sebab sekarang ni profit beliau ada 45.35. Running sekarang adalah minus 41.8. Agak maksudnya kalau beliau cut loss everything, mungkin beliau hanya profit sekitar 3% saja. Okay, so tetapi benda ni kita akan nilai based on pukul 5 esok. Kalau dia nak hold, kalau nak close sekarang bermasuk dalam keadaan positif tetapi sikit sangatlah. Okay, so kita ambil juga sekarang ni 45.35. Saya nak buat nota sikit. 45.35, tetapi tepi tu running negatif. Masih lagi ada potensi 42. Tengok kepada orang lain. Okay, so kita nak tengok kalau dia running negatif 42, tengok orang lain macam mana. Okay, so kita dah tengok. Kita pergi kepada Omar Sabdi ni adalah datang daripada slot qualification. Susah nak ingat nah. Okay, so 607.47 dengan bot 2020. Okay, mungkin semalam beliau mempamerkan satu benda yang menarik. Cuma hari ni mungkin orang panggil terciduk. Itu ayat hipster. Saya kata hipster kot. Terciduk. Maknanya minus 56.37. Tak apa. Itu adat dalam pertandingan. Okay, Faisal Bakar 607.46 dengan password BOT 2020. Okey, macam mana prestasi beliau? Ini pun datang daripada qualification. Okey, pun sama, terciduk sedikit. Apa terciduk? Goal ni kalau anda terciduk mesti tinggi. Sebab dia either untung tinggi atau terciduk tinggi. Okey, minus 59.72. Okey, minus 59.72. Tapi saya tak tengok dia punya running. Mana tahu dia tengah trade pun tak boleh lah. Okey, dia pun dah dalam keadaan yang negatif. Okey, satu je cara dia full margin dan mengharapkan pair tu bergerak dengan laju tiba-tiba. Itu sahajalah. Okey, tapi kita pergi kepada next. Ma'ruf Rafiq ini adalah peserta jemputan 607.39. Janganlah semua macam tak cukup kuota minggu ni.
Boleh. Tak cukup kita ambil tu lah Syamim lah. Okay, so Ma'ruf Rafiq, okay semalam 14.67. So peningkatan sahaja. Semalam beliau minus 31. So peningkatan okay lah. Dan masih ada berbaki lagi minus 14.67. Kita tengok minus 14.67. Kita tengok ada tak trade sekarang. Okay, minus 13.6. Okay, so sedikit membimbangkan lah. Anda perlukan something yang magical malam ni. Okay, Kak Nuraini kita 607.38. Sayang beliau kakak ni first day agak tinggi tau. Betul, saya nak menulis dalam update pun best. Trader Wati kita yang menonjol. Okay, cuma mungkin pun dalam istilah bahasa yang sama terciduk juga. Tengok dia terciduk dekat gold dengan hanya entry size 0.03 yang 100 minus 100. Sayang dah cantik dah. Yang atas tu saya rasa dah cantik sebab profit pun dah agak cantik. Pun gold dengan size 0.05 profit sekitar 40. Semua trade gold ada dah sikit dalam beberapa pair yang melibatkan tu. Okay, sekarang ni pun sedang negatif minus 59.12. Okay, macam dua orang je ni profit ni. Sebab kat bawah ni yang dah sebelum ni negatif. Okay, 607.42. 607.42. Abang Jo jangan kata-kata tangan Jangan. Tak payah trade lah. Abang Jo yang penting dapat layak. Okay, so minus 99.25 masuk MC. Okay, minus 99.52 so MC. Encik Fazli Bahar. Awang Hamad 607.41. Kita password dia bot 2020. Okay, macam mana pencapaian beliau? Okay, minus 81.93. Okay, 81.93 minus 81.93. Okay, ni Alia Zatun, lagi seorang kita punya trader wanita 607.40 yang datang daripada saringan qualification 600 apa? 607.40. Password BOT 2020. Jo Rizal kata exercise jari lah. Margin besar okey lah, masih profit 100 lebih. Tapi kalau dah nampak negatif banyak tu, tutup cepat lah. Saya tahu ni Abang Jo ni dia mesti dia nak handsome ni. Dia nak treat apa profit gila-gila, nampak handsome lah. Dia bukan datang, dia ada qualification kan? Tak, dia qualification. Okay. Alright. So kita filter largest to smallest. Okay, so nampaknya orang yang pendapat saya lah yang boleh ada peluang lagi untuk memotong untuk bid ke atas ialah Ma'ruf Rafiq sahaja. Umar Sabdi dan Kak Nuraini ada peluang tapi masing-masing ada dalam keadaan negatif sekarang ni tau. Betul. Okay, so sekarang ni minggu ni macam tak cukup ni kota ni, kita nak 3 orang. Mungkin minggu ni 2 orang sahaja. Okay, dia punya syarat dia perlu positif positif. Kita tak boleh kalau anda negatif kita declare sebagai tak layak. Anda perlukan positif walaupun 0.01. Okay, champion tahun lepas Buyah dia layak semasa semi final selepas membuat profit sekitar 0.0 something sahaja. Dia profit sebab asalkan profit. Semi final minggu tahun lepas ada 12 orang. Yang lain MC tinggal 2 orang je. Masalahnya yang 2 orang tu Aziz Sukah dia profit tak banyak. Yang Buyah ni pula dalam keadaan negatif, tetapi last kali dia dapat profit juga dalam minus yang profit yang 0.0 something saja. Sikit sangat. So sebab kita memang tak boleh kalau you lost, maksudnya negatif, tak boleh accept. Kita perlukan positive result. Contoh Muhammad Amran tiba-tiba sekarang ni dia profit 45.35 tetapi running negatif tu minus 42. So kalau dia tidur maksudnya dia nak biarkan, maksudnya rezeki dia macam mana tak kisah. Dia tidur esok kan spread mengembang. Masa spread mengembang tu anda running negatif 45.40, maksudnya walaupun negatif 0.05 anda tak layak. Dia kena positif walaupun 0.001%. Alright. Jadi harap Abang Amran sedang menonton. Decide lah. Sudahlah buat decision Abang Amran. Buat decision sebanyak. Okay, Encik Jo kita ada kan?
Aduh, komen lah sikit macam mana boleh profit banyak tu. Kita buka balik 607.48. Saya tengok apa yang dia buat 607.48. Sebab masa dekat qualification berapa profit dia, saya pun saya rasa Abang Jo ni boleh jemput datang konti minggu depan. Boleh. Kalau free Abang Jo, mari sertai hari Jumaat punya segmen, kita bincang sama-sama apa trade-trade yang abang buat sepanjang minggu ni yang boleh menyebabkan abang rank nombor 1. Yes. Okay, contoh dengan hanya 100 deposit diberikan dan anda apa kita kata sebagai dengan leverage hanyalah sekitar 0. Leverage 1/400 sahaja boleh buat profit yang agak menarik. Okay, leverage semakin rendah leverage semakin baik trading anda. Jujur saya katakan, cuma mentality trader Malaysia ni tak boleh. Dia nak, kalau boleh leverage 100,000 semaksimum yang mungkin. Okay, tapi kami di CDG Global ni, walaupun kita masuk baru dalam pasaran Malaysia, kita tak ubah apa yang kita ada. Itu standard global, kita hanya pakai 1/400 saja. Kalau anda nak real, nak buka satu akaun profesional kami yang diletakkan di Labuan. Okey, tapi untuk ni klien di luar Malaysia kita ada lesen di Labuan. Contoh saya baru close satu klien daripada Sri Lanka, deposit dia agak besar. Dia nak safety fund, so kita letakkan akaun ni di bawah professional account under Labuan regulation. Okey. Leverage yang diberikan hanyalah 100 maksimum. Itu saja. Sebab dia tak nak, dia tahu leverage tu double edged sword lah. Ya, betul. Dia boleh menikam, kita boleh menikam broker dan kita boleh tertikam dengan diri sendiri. Betul. Okay, so tak apa, 1/400 pun dah terbukti boleh buat profit dengan menarik sebenarnya. Dan rekod dia yang untuk kontes ni yang terbesar pernah dibuat ialah 100 jadi $2,000. Itu daripada qualification round qualification. Cumanya bila dia masuk ke pusingan real pusingan ni, beliau terciduk sikit lah. Tapi saya rasa beliau tak kisah terciduk pun, sebab memang dah withdraw $2,000 $2,000 daripada $100 jadi $2,000 dalam masa 3 dekat minggu. dengan game price $8,000 dah macam benang nombor 1 dah. So rezeki beliau. Okay, ada soalan apa? Tak ada Tak ada, tapi Abang Jo kata rahsia dia punya trading plan adalah Pak Cik Trump bagi soalan bocor. Pak Cik Trump apa yang dia trade? Dia trade kebanyakannya yang suksesnya, saya tengok yang sukses dulu. Yang tak sukses kat situ, yang sukses di bawah. Profit tertinggi datangnya daripada UT 100. Saya tak pasti. UT pair apa? Saya tak pasti. Cuba tanya dia. Saya UT. Sekejap index ke? Ni malu saya tak tahu apa-apa. Saya tak biasa dengan pair tu. Saya pun kurang pasti. UT UT apa Utility 100. Sekejap kita tengok. Betul lah, US Tech Index. Index. Okey. Beliau, so itu trade beliau yang terbaik. Menarik UT 100. Abang Jo kena buat kelas ni. Betul lah. Sebab close lebih $100 tu UT. Dua position buy dan sell. Dia buy sell dan 161. Agak tinggi ni. Kena belajar dengan dia ni. Okay, so tahniah kepada beliau. Cumanya beliau masih ada lagi position running. Okay, dia dah start tutup ni. Dia tak nak takut terciduk ni. Saya rasa dia takut terciduk. So dia tutup, dia biarkan satu saja running untuk kata apa, senaman tangan, senaman jari. Okay, so itu saja keputusan yang muktamad akan diberikan pada hari esok. Pada hari esok mungkin menghampiri Zuhur lah. Okay, kita nak tunggu dulu dan kita nak persiapkan poster dan kita akan umumkan mereka yang layak. Okay, berkenaan selepas ini kita akan masuk ke minggu keempat, di mana 12 orang lagi yang akan bertanding. Siapa boy? 4 orang tersebut. Boleh tak kita rewind balik, siapakah 4 orang yang akan bertanding pada minggu hadapan? 12 orang. 12 orang. 4 orang pula. 12 orang yang akan bertanding. Okey. Seperti yang kita boleh nampak di skrin sekarang, kita telah pun sekarang ni kita dah pun hampir ke hujung minggu ketiga dan kita akan masuk ke minggu keempat pada minggu hadapan, dan nama-nama yang tertera di skrin ini adalah mereka yang akan bertanding pada minggu hadapan.
So nama yang berwarna biru adalah mereka yang dari slot jemputan. Yang pertama kita ada Zaharin, Mentera Beradu. Ini antara trader yang saya tengok macam mana beliau trade. Saya takut orang tengok saya trade, tapi saya nak tengok orang trade. Dan kita ada Muhammad Al, Abang Al kita, dan juga ada gambar tak? Ada gambar. Ada gambar. Okey. Dan juga Abang Afandi Tahir. Tiga-tiga orang ni dah pernah datang CTC, dah pernah menceritakan kisah dan pengalaman mereka sepanjang sertai industri dagangan mata wang ni. So kalau anda nak tahu mengenai mereka, boleh check out dekat YouTube kita, just search inilah ceritaku dan masukkan nama diorang, memang ada. So adakah mereka dapat membuktikan cerita-cerita mereka? Jadi kita nantikan pada minggu hadapan. Saya personally Mentera Beradu ni orang yang saya tengok. Hopefully saya tak mengharapkan profit gila-gila. Saya mengharapkan profit je. Dan seterusnya adalah peserta-peserta yang kita cabut dari qualification round 2. Kita ada Abang Kalai kita. Kalai tahun lepas beliau sampai ke pusingan next stage. Di tahun ni di pusingan awal beliau menghasilkan profit yang agak tinggi. Melebihi 100% sebenarnya. So, dan yang menariknya, beliau ni boleh buat satu sistem trading di mana zero loss. So sama-sama kita tengok minggu ni. So ni pendapat saya yang antara Mentera Beradu dan Kalai Ram adalah trader yang anda perlu simpan dia punya investor password. Tengoklah kalau anda login siap-siap dan boleh follow saya rasa. Dan seterusnya kita ada Afiq Afan. Afiq Afan ialah nama samaran. Nama samaran. Tetapi sedap Afiq Afan. Dia ada nama dia lebih panjang sebab dia nak rahsiakan nama beliau. Afiq Afan ni adalah peserta yang menghasilkan profit tertinggi semasa peringkat kelayakan. Kelayakan 2? Kelayakan 2. Yes. Beliau adalah yang tertinggi. So adakah beliau boleh ulang? Dia punya hari-hari dia post, tapi dia pakai proxy account, post kat FB yang mana dia tengah training hari-hari tau. Profit. So siapa yang nak belajar dengan dia boleh PM dia kot. Tapi itu bukan nama sebenar dia, Afiq Afan tu. Tapi dekat Facebook Afiq Afan. Afiq Afan. Boleh check lah. Seterusnya kita ada Abang Mio Muhammad Syukri. Saya tak ingat Syuk apa. Mio Muhammad Syukri rasanya yang orang M Trading datang semalam. Saya rasa kalau tak silap saya lah. Abang Mio. Ada Mio boleh, kan? Boleh jadi. Saya rasa dia. Saya tak tahu. Baru datang hari Selasa hari ni. Saya rasa dia. Saya tak silap saya lah. Tak silap saya. Dan kita ada Abang Izzuddin Hamid. Kita ada Ahmad Edzwan, Izzuddin Osman, Arif Mohia, Khairul Azmi dan Nasiruddin. Yang balance tu ialah mereka-mereka yang ada bakat dan baru nak mengembangkan bakat mereka. Baru nak membuktikan. Jangan nafikan. Kadang-kadang nama ni beliau muncul dah lama, tapi orang baru ni kadang-kadang ada macam ada satu kepakaran yang kita tak ada sebenarnya. Betul. So itu yang kami cari, bakat baru yang kita nak cungkil ke dalam industri ni lah. So mereka akan diberi investor password account pada hari Ahad. So boleh start trade dalam hari Isnin sampai Jumaat. So siapakah mereka yang 3 yang terbaik daripada minggu 4 akan diketahui nantilah minggu hadapan lagi saya tu. Betul. So settle mengenai update BOT 2020. Faiz ada apa nak add on? Sepatutnya selepas pusingan keempat kita akan pergi ke semi-final dan seterusnya final pada NFP bulan 11. Tetapi akan ada sedikit perubahan. Ini saya nak bagi tahu kepada semua orang secara live. Sebabnya kami ada satu dana yang mana kami nak buat secara live. Betul. Di mana satu aktiviti fizikal. Antara tujuannya nak mengumpulkan semua orang, nak buat sedikit aktiviti dan of course marketing untuk kami lah, untuk kami memperkenalkan apa itu CDG dan sebagainya. Cuma dalam keadaan sekarang dengan numbers yang agak tinggi, numbers maksud saya COVID-19 tu, betul, berkemungkinan besar kita akan menganjakkan sebulan lagi lah. Dengan harapan semasa final nanti kita boleh buat secara live, kita boleh jemput ramai orang, boleh makan-makan, bukan ramai lah, at least significant number lah. Betul. Macam sekarang ni kalau kita buat, saya tak rasa orang datang nanti. Kalau orang datang pun agak risky. Kita tak nak ambil kita pun tak nak nanti nama kita akan terbalik. Nanti nama trader saya cakap ada sedegil sangat trader Malaysia ni nanti cluster CDG lah. Muncul cluster CDG, so tak pasal-pasal dia cluster forex kan. Kami boleh buat dalam bentuk
yang maya, maksud bentuk Kira online contest lah. online. Tapi pada saya memerlukan satu impact. At least kalau kita invest, kita nak something yang kita boleh manfaatkan bersama lah, untuk kami mingle dengan semua trader. Tapi jangan risau, semuanya sama. Peserta yang layak tetap akan layak. Cuma tarikh final tu kita akan anjakkan. Tapi untuk sampai ke final tu, kita sebenarnya ada satu lagi program yang kita nak untuk isi masa lah. So yang layak tu jangan risau, anda tetap layak. Cumanya kami harap anda faham, disebabkan oleh COVID-19, kita pun tak jangka. Sebenarnya ingat tak, masa kita rancang benda ni, saya dan tim CTC rancang benda ni untuk buat dengan expectation COVID dah tak ada. Betul kan? Betul. Dan numbers tu dah rendah sangat masa kita start ni. Cumanya kita tak tahu, ini mungkin ketentuan. So numbers dah terlalu tinggi, menghampiri macam 2 hari lepas 600, 700, hari ni 400. So mungkin setelah sebulan ke 2 bulan, mungkin bulan 12 nanti, numbers tu dah jatuh kebalik. So masa tu kita dah ready. Tapi untuk bulan 11 ni lagi beberapa hari lagi, beberapa minggu saja. Kejohanan badminton CTC pun kita orang tangguhkan juga. So hopefully semua faham. Kita di tahun yang mencabar. Betul. Tapi jangan risau, bulan 12 ialah pasti akan dibuat. Cumanya kalau masa tu numbers naik, nak tak nak memang kena kita buat online lah. Online sahajalah. Cuma kita anjakkan sikit supaya hopefully ada sedikit ruang untuk kita buat secara live, secara fizikal. Okay? Saya rasa peserta pun faham. Mereka pun nak stage final yang gempar. Untuk beliau juga. Untuk mereka juga. Untuk mereka juga. So saya rasa semua faham. Kita akan hubungi setiap mereka yang layak tersebut. Cuma kita akan ada gap sebulan. Gap sebulan ni lah, saya rasa tahun lepas kita ada satu slot yang kita namakan sebagai slot wildcard. So tahun ni pun akan ada slot wildcard. Tapi slot wildcard kita selama sebulan. Maksudnya anda di post awal 1 hari bulan, anda boleh trade selama sebulan, 4 minggu. Yang terbaik akan pergi ke terus pergi final. Cuma tempat tu tak banyak. Yang penting saya akan umumkan secara official minggu hadapan. Siapa-siapa yang terciduk tu boleh masuk balik. Dekat suku akhir ni, this is the time. Sebab tahun lepas semasa saya buka slot wildcard, ramai betul masuk tau. Sebab dia kata aku tak masuk lah slot yang awal tu, so aku nak masuk wildcard. So ini peluang untuk anda untuk terus pergi ke final. Okay, untuk beat mereka yang dah ke final nantilah. Okay, so itu saja. Tunggu saja pengumuman penting ataupun rasmi daripada kami pada minggu hadapan, secara berserta format dan everything. So jangan risau, yang layak ke final tetap layak. Cuma mungkin ada satu slot tambahan wildcard. Di samping anda boleh trade, anda boleh buat profit sendiri, anda dapat peluang untuk compete dengan mereka-mereka yang terpadu dalam Malaysia. Okay, alright, faham Cun? Okay, kalau anda mempunyai sebarang soalan lagi mengenai Battle of Traders 2020, bolehlah sertai grup Telegram. Yes. Battle of Traders, boleh contact Faiz sendiri di Facebook, boleh contact kami di CTC FM dan kami akan jawab persoalan anda. Jadi setakat itu saja mengenai update Battle of Traders 2020. Adakah kita nak rehat atau terus? Kita rehat sikit. Okey, kita akan rehat sebentar selama saya rasa seminit 2 untuk beri ruang pada Faiz. Sebab selepas ini kita akan pergi ke analisa pasaran mata wang. Jadi jangan ke mana-mana.
Okey, kembali lagi kita dalam segmen khas yang ditaja oleh CDG Global. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan masih belum lagi follow CDG Global di Facebook, bolehlah berbuat demikian. Saya dah tinggalkan link ke Facebook CDG Global di description dan juga di pin komen. So kalau tuan-tuan dan puan-puan follow, bolehlah dapatkan info-info terkini daripada mereka serta promosi dan update yang terbaru. Mana tahu nanti CDG nak lancarkan bonus 100% ke atau apa-apa promosi lain yang menarik, dan dengan itu tuan-tuan dan puan-puan takkan terlepas. Jadi follow lah CDG Global di Facebook. Bolehlah berbuat demikian di pin dan juga ruangan description. Jadi Faiz, saya teruskan segmen ini dengan menyerahkan kepada Faiz. Okay, so minggu ni kita akan review sedikit lah, ambil masa sedikit untuk melihat pergerakan pasaran. Dan sebenarnya saya ada satu akaun yang memang saya buka investor password kepada semua orang. Akaun ni dah setahun, cumanya baru-baru ni saya ubah saya punya login sedikit. So siapa yang berminat nak tengok sebab kenapa saya ubah, sebab saya ada buat withdrawal itu dan saya ubah sikit lah. Okay. So 800,741 MT4, tapi ini untuk long term so kalau siapa yang nak tengok mengharapkan perfect entry, perfect tak, ini betul-betul real trading yang saya handle. Okay, saya tulis penuh 800,741 investor password Faiz. Ambil gambar nanti lupa. Apa? Ambil gambar nanti lupa. Invest. Faiz DJ Invest. Okay, so ini saya punya memang account trading saya di CDG Global. So siapa nak follow boleh follow. Kenapa? Sebab saya memang sediakan benda ni sebagai panduan semua orang untuk tengok lah macam mana saya trade. Dan memang ada floating. Of course, saya bukan Superman dalam trader yang sharpshooter. Saya bukan sharpshooter. Saya melihat kepada long term. Okay, server dia CDG Global Live CDG Global Live. Okay, so anda boleh login. Okay, saya ubah sikit je invest password, sebelum ni lain. Itu saja. Okay, so account ni sebenarnya saya buat untuk account investment di mana 3 to 5% sebulan, dan lebih kurang saya nak 30 ke 50% profit setahun. Itu saja. Okay, saya tak mengharapkan 100% setahun, sebulan. Tak, saya hanya 3 to 5% sebulan ataupun 30 ke 50% setahun. Okay, so performance account ni setelah 8 bulan 10 bulan dah masuk 10 bulan, dah profit sekitar 38%. So tak besar lah. Dah masuk kepada orang kata yang target tu lah 30%. Dah menghampiri 38 ke 40%. So tak besar sebenarnya 40%, tapi sebabkan capital tu besar, profit tu besar lah. Kalau anda kata deposit $100, profit setahun 40%, berapa boy? $40 lah. $40 berapa RM? 160 dalam masa setahun. Alamak, baik aku jual burger tepi jalan kan, baru lagi besar profit dia. Tak, kalau itu pemikiran anda salah. Okay, sebab pada saya, kalau anda nak jadi seorang trader yang real, bukan real lah, saya tak boleh kata real, yang professional dan serius, nak menghasilkan profit yang signifikan, anda perlukan capital yang besar. Tak bermaksud terus hari ni dengar terus esok depo besar, tak. Jadikan depo $100 tu sebagai latihan. $100 ni ramai tak $100 yang boleh bertahan setahun? Depo $1 setahun bertahan, saya rasa sehari boleh habis. Sebulan pun susah nak bertahan. Sebab apa? Kita ada satu perasaan di mana $100 tu kita rasa okay, aku sanggup hilang, so kita akan ambil sambil lewa kepada pengurusan akaun tu. Saya rasa itu reality lah. Okay, reality dia memang senang cerita. Kalau anda dah berada dalam dunia brokerage, anda akan nampak orang yang depo dengan withdraw tu percentage dia jauh. Dan biasanya yang selalu kehilangan modal ialah mereka yang depo kecil, itu je. Mereka yang tak hilang modal ialah mereka yang depo besar. Ini jujur saya katakan. Anda mungkin ada yang bekerja dengan broker sekarang yang menonton, anda boleh tengok sendiri. Saya rasa tahu kot. Yang kehilangan modal dengan cepat ialah mereka yang depo $100. Bawah $100 memang cepat betul hilang. Lagi-lagi yang ada yang broker yang menyediakan peluang depo $1 pun boleh trade. Oh, itu lagilah
Kenapa? Berpusu-pusu. Nothing to lose. Aku depo $1, RM RM4 lebih kurang. Pakai account sen dapat 100. Aku trade. Kita akan MC RM4 je, tapi berapa kerap anda depo sebenarnya. So benda tu yang akan kenapa boy? Senang cerita kalau depo $1 bersamaan 100 sen, 100 sen. Betul. Dia kata trail lah kat situ, tapi berapa ramai yang serius dengan account tu? Sebab dia kata kalau aku serius pun 100 sen tu, kalau boleh buat profit contohnya 1000 sen, berapa? Baru $10. Sebab bila $10 tu anda akan convert kepada duit kita tau. Itu manusia punya cara fikir, convert duit kita lebih kurang RM40. So happy trading, profit RM40, tapi adakah anda akan maintain macam tu? Tak mungkin. Sebab anda fikir aku buang masa selama 2-3 minggu memanglah dapat 1000 angka dekat MT4, tapi 1000 sen bersamaan $10. Betul. $10 withdraw RM40 sekarang ni, aduh. Tak ada apa yang anda boleh buat. Bukan tak ada apa lah, maksudnya literally, maksudnya tak nothing lah sebenarnya kalau RM40 tu. Dia punya orang kata ratio tu tak berbaloi dengan apa yang anda buat. So sebab itulah bezanya kalau anda dah tengok rekod orang yang depo besar, ada orang yang depo besar loss juga. Kenapa? Sebab dia memang dia terbawa perangai semasa depo kecil, dia bawa ke perangai depo besar. Maksudnya dia, aku depo $10,000, aku nak dapat $100,000 lah dalam masa singkat. Memang senang terbalik. Depo $1,000. Sebab hari tu saya ada guide klien $2,000, dia depo $2,000, dia kata nak follow saya 100%. Boleh, tapi follow. Kalau floating tak apa, sebab kita akan kawal floating tu supaya tak melebihi, tak terlalu besar. Betul. Tetapi bila dia nampak floating, dia panik. Terus dia panik boy. Dia tanya saya, ada tak entry baru? Saya kata tak ada. Sebab kita kena clearkan floating tu dulu. Tapi senyap-senyap dia masuk tempat lain. Duduk last kali MC. Capital banyak. $2,000. Sebab floating baru, saya kira hari tu baru tak sampai 10%. Memanglah $2,000 dia kata floating dalam 100 lebih. Dia kata besar. Sebab dia kira $100 tu sebab dia terbiasa kan, depo $100 floating. Tengok persen, kita masih ada dalam 80 to 90% lagi modal. So boleh cover punya comeback punya. Tapi dia kata kita masih ada margin yang banyak tau. Margin banyak boleh aku masuk lagi untuk cover benda tu. Tak boleh. Kalau ada floating, biarkan dia floating. Buat keputusan aku nak cut loss ataupun biarkan floating tu settle. Katakanlah, sebab tu anda kena ada satu istilah threshold. Ini dah masuk kelas ni. Threshold Threshold. Anda kena threshold. Saya cuma tahu threshold dalam audio je. Threshold risk threshold. Maksudnya risiko yang berapa yang anda nak. Contohnya kalau anda dah letakkan 30%, mesti cut loss. Ini yang dinamakan sebagai threshold. Saya sebenarnya memang saya ada team management, team fund manage team. Yang mana simple saja, kami buat apa yang kami buat ialah simple saja. Malam ni lebih kepada penjagaan akaun. Kita dah letakkan kepada investor kita berapa percentage you nak profit dia kata dia nak lebih kurang 5% per month. Berapa threshold yang dia nak? Limit lah threshold. Yes. Dia kata kalau dia kata ni persen, kami yang tetap ke threshold. You nak 5%, threshold dia 30%. Maksudnya kalau kita dah draw down account yang kami manage, draw down 30%, kami akan contact beliau, adakah anda nak kami cut ataupun biarkan. Sebab dua-dua team perlu responsible. Kami sebagai orang yang manage fund anda, dan investor pun orang yang memberi kami kepercayaan untuk manage. So kami takkan hilangkan totally duit anda, cumanya risk tetap ada. Kalau menghampiri threshold, kami akan alertkan orang tu. Orang kata tak apa, kita cut supaya at least kita masih ada 70%. So kalau dia nak withdraw tak ada masalah. So sebab of course tak ada istilah zero risk. Dalam trading tetap ada risk. Cuma benda ni yang kami praktiskan. Katakanlah ada satu investor daripada ni daripada India, dia memang kami manage dia punya account. Dia kata profit dia tak nak banyak, dia nak hanyalah 10% per year. 10% per year berapa boy? Sebulan lebih kurang 1% per month saja. Tapi dia kata jangan threshold dia nak 10% je. Sebab dia account besar,
kalau minus kalau dia hilang 10% tu dah 100,000 macam mana boy? Okay, so dia nak 1% saja profit setiap bulan. Itu saja. So kami terpaksa calculate supaya benda ni berlaku. So apa yang kami buat, kalau account dia menghampiri 10%, kita akan notify dia sama ada nak teruskan dengan kita ataupun nak withdraw dia punya fund. So both parties akan lebih bertanggungjawab. Dan yang lebih penting, fund safety sebenarnya. Kami nak praktiskan fund safety. Maksudnya, jangan risau, risk tetap ada, tapi bukan total loss. So dia, kalau anda perlukan profit yang besar, dia come with risk yang besar. Kalau katakanlah saya kalau boleh kan, saya kita punya threshold tu boleh tak anda letakkan 1% je threshold? Boleh. Saya kata tak ada masalah nak 1%, tapi anda punya profit lah 0.01. Itu saja. Profit lagi rendah daripada threshold lah. Simple saja. Threshold ni maksudnya apa yang dia maksudkan threshold? Saya memang perkenalkan istilah ni dalam team fund manage saya. Threshold ni kita alert kepada mereka yang punya wang, bermaksud kita dah menghampiri drawdown. So anda kena buat keputusan sama ada nak cut ataupun biarkan running. Okay, so kalau nak cut, itu tanggungjawab bersama. Kami cut dan di atas arahan anda. Tapi threshold yang saya memang praktiskan sekarang ni 30%. Tapi boy, ada juga orang yang daring. Dia kata tak apa Faiz, saya nak 5% per month je. Sebab 5% per month dia kata tu tinggi, sebab bank pun bagi dia 3% per year. Dan juga. Threshold dia kata, saya tahu market ni agak volatile sebab dia pun background trader, cuma orang kaya. Dia kata tak apa, 50% threshold. Menghampiri 50% baru you call I, baru kita decide macam mana. Okay, ini memberi kita flexibility. Okay, apa itu threshold? Dia memberi kita macam dalam market, saya buka dalam market dia ada satu lengkungan tau. Macam mana nak buat kalau dia sedap menulis tau. Menulis memang nampak benda ni. Ini yang saya nak ajar malam ni. Satu lengkungan. Kita tahu dia naik, tapi price akan buat macam ni. Okay, masa kita buy, kita dah betul buy, tapi kita buy mungkin terlebih awal. Itu saja. Kita buy di sini boy. Okay, sekarang ni ini ialah threshold A. Maksudnya kita dah menghampiri apa yang kita janjikan kepada investor. Kalau kita kata 30%, mouse okey ke? mouse dia hang sikit. Okay, ini sebenarnya syllabus yang saya ajar kepada orang yang nak manage fund saja tau. Ini saya tak ajar kepada trader biasa. I see. Okay, so kalau dah menghampiri threshold A, ini apa yang kami praktiskan. So kita tahu dia akan naiknya, cuma kita tak boleh mendapat entry yang cantik. Dalam masa 100 percubaan, mesti ada 50% yang cantik masuk profit. Ada yang mesti akan macam, kenapa tak naik lagi? Dia buat keep on low sebabkan kita trade based on fundamental. Kita tahu dia akan naik, cuma bila threshold A dah sampai, maksudnya dah drawdown. Contoh minus 30%. Okay, kita kena alert lah kepada kita punya investor. Okay, anda dah menghampiri drawdown 30%, kita dah notify anda. Kita kena buat keputusan bersama lah. Kalau rasa nak riskkan lebih, tinggikan sedikit drawdown, kita boleh move. Tapi kalau rasa tak boleh, anda tak nak tanggung lebih risiko, kita tutup entry kita. Okay, tapi kita boleh tahu dengan kita punya jangkaan dia akan naik, cumanya mungkin akan sedikit jatuh sedikit. So kalau ada certain trader, certain investor yang kata okay, cut sekarang, saya okay, tapi saya tak nak ambil risiko lebih, dia cut. Tapi ada yang investor yang sanggup tunggu, tak apa, biar floating sikit lagi, sebab saya tahu, saya yakin dengan analisis awak. Okay, so dia buat lagi sekali, dia biarkan, katakanlah dia tambah lagi dia punya threshold 50%. So 50% kat sini, threshold B. Okay, threshold B ni drawdown adalah sekitar minus 50%. Okay, so selepas drawdown B lah, drawdown 50%. Okay, so tak sampai 50%, contoh mungkin 38 ke 40, terus dia pusing naik dan naik, so profit. So orang kita katakan sebagai investor A yang dah cut di 30%,
Tetapi investor B dia lebih berani, tak apa, biarkan kita tambah lagi threshold B, masuk drawdown maximum 50% untuk tengok macam mana market. So di A ni dia dah loss 30%, di B ni dia tak loss apa-apa, dia profit selepas tu. So kita ada satu rekod yang baik. Maksudnya kita bagi kepada investor, anda yang kena decide benda ni. Kami boleh bagi pendapat, kami juga menanggung risiko seperti anda. Tetapi kita both party kena bertanggungjawab kepada investment ni. Okay, so benda ni yang kami praktiskan dan alhamdulillah memang, tapi bukan market Malaysia. Maksud dia fund tu datang dari luar negara. Luar negara. Sebab untuk benda ni, untuk jadikan benda ni panggil practicable, benda ni hanya practicable kepada amount yang besar saja. Betul. Kalau amount $100 anda nak manage, kami tak manage $100. Anda serius, anda kena bagi satu amount yang significant. 100 takkan sebulan nak $5 je kan. Of course tak lah. Tak lah. Sebab ini bermain dengan account. Contoh saya ada manage satu account daripada klien saya banyak daripada Sri Lanka, India sebenarnya sekarang ni. Okay, so 100k USD. So 100k USD dia hanya nak, macam yang saya kata tadi, ada beberapa orang yang hanya nak 5%. Memang ada yang nak 10%. Tapi kita kata you nak 10%, you kena tanggung risiko yang besar. Tak apa, sebab dia orang kaya kot, saya tak tahu lah. Sebab kita ada agent di sana yang cari investor, kita yang manage. Okay, so bila anda ada significant amount, 100,000 setiap bulan, katakanlah monthly profit dalam 5%, 3% lah, jangan ambil besar, 3% monthly. Berapa boy? Dalam $3,000 kan? Ini sebab 100k. 100k. Setahun $30,000. 30,000 lebih, 36,000 lebih kurang. Okay, 3 tahun balik modal. 3 tahun balik modal. Double dia punya simpanan. So orang kaya melihat benda ni. Orang bukan tak, kita pun tak kaya, saya pun tak kaya. Orang yang tak berapa nak kaya, dia melihat boleh tak 100 jadi 100,000. Lain. Orang kaya dia tahu kalau 100 jadi 100,000, bayangkan ni reality 100 jadi 100,000. Kita ada kat Malaysia ni trader, saya tak tahu berapa ramai trader yang ada 100,000. Katakanlah semua orang mampu buat 100 jadi 100,000. Adakah itu logicable atau tidak? Ekonomi sebenarnya akan collapse sebab semua akan trade. Semua orang akan trade. Semua orang akan, dan anda tak akan dapat duit tu. Betul. Okay, sebab ini dah masuk ilmu brokerage. Sebenarnya semakin besar leverage yang anda ambil, semakin tak logik ekonomi sebenarnya. Betul. Katakanlah anda ambil leverage 10,000, deposit $1, anda boleh profit 10,000. Bayangkan kalau ada 100 orang buat benda sama, datang daripada mana duit tu? Betul. So semakin besar leverage, semakin tak logik ekonomi sebenarnya. Sebab itulah, sebab saya pergi ke bank negara. Bank negara simple je. Kalau anda nak legalisekan forex industry one to one. Dia kata okay, 1 to 30, 1 to 50, okay, tapi mesti proven. Maksudnya mampu bayar, dan dari mana duit tu dibayar. Kalau 1 to 1 2,000, 1 3,000, 1 4,000, 1 10,000, okay, daripada mana duit tu bayar, dan berapa ramai boleh create profit gila-gila, dan mampu tak bayar benda tu. Kalau tak mau bayar, itu dah tak, dah ni dah masuk dalam dah ni ilmu brokerage ni. Kita dah membuka minda dia dah macam kontroversi sikit ni. Okay, so malam ni saya tak cerita pasal pair sangat lah. Sebab kita bercerita pasal macam mana nak manage account. Kalau anda dah jadi seorang investor ataupun fund manage punya team, anda kena ada satu sistem yang mana tak boleh lari risiko. Anda hebat macam mana pun, kalau masuk kontes anda boleh profit besar macam mana pun, risiko tu tak ada, confirm. Hari ni mungkin profit, esok lusa belum tentu. Yang penting kawalan risiko tu adalah yang paling penting. Okay, itu sahaja kot malam ni. Kita pun dah sampai ke penghujung segmen kita. Merupakan satu topik yang menarik di separuh masa kedua, dan saya rasa tak ramai yang berkesempatan untuk menyentuh berkaitan dengan fund manage ni. Jadi saya harap kepada mereka yang di luar sana yang dah pun trade forex, mungkin ini adalah masanya untuk anda mengembangkan sayap anda dengan cuba fund manage ataupun cuba invest fund manage. Dan juga pada mereka yang masih belum lagi berjinak-jinak dalam dunia trading, ini adalah satu, orang kata, session yang membuka minda anda, di mana dalam dunia dagangan mata wang bukan trading sahaja semata-mata, banyak lagi cabang untuk anda mengembangkan sayap dan meraih pendapatan dalam industri forex. Okey,
Itu sahaja daripada Faiz dan juga saya. Terima kasih sekali lagi kepada CDG Global, kita punya penaja untuk BOT 2020 dan juga segmen ini. Jumpa lagi kita di minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama di page CTC FM. Terima kasih dan juga jaga diri. Assalamualaikum.